Okey, jom kita lihat muka surat 38, buku aktiviti sains tahun 1. Kita baca sama-sama. Kepentingan bahagian tumbuhan. Tuliskan kepentingan bahagian tumbuhan dalam kotak yang betul. Dia dah bagi pilihan jawapan dah. Jadi kamu isi saja dalam kotak ni mengikut kepentingan bahagian tumbuhan yang dinyatakan. Sebenarnya kamu boleh lihat buku teks muka surat 56 hingga 57. Dalam tu sebenarnya memang dah ada jawapan. Kamu kena baca saja. Baca dan cuba faham. Okey, jom kita lihat. Apakah kepentingan bahagian tumbuhan seperti daun? Daun. Apa penting dia? Siapa boleh jawab? Beritahu cikgu. Ya, membuat makanan. Siapa betul? Siapa yang dia buat jawapan betul dengan apa yang cikgu nyatakan ni? Bagus. Okey, oleh kerana kita dah jawab membuat makanan, jadi kita tanda kat sini, bermakna kita dah buat pilihan jawapan, tinggal 3 lagi. Bila kamu tanda, jadi kamu mudah nak buat pilihan jawapan. Apakah kepentingan bahagian bunga? Siapa boleh jawab? Ya, bertukar menjadi buah dan biji benih. Pandai siapa yang jawab tu. Bijaklah. Bertukar menjadi buah dan biji benih. Biji benih ni untuk kita tanam pokok barulah. Titik. Okey. Kita semak ejaan betul. Bertukar menjadi buah dan biji benih betul. Okey, dah buat juga, kita tanda. Okey, lagi tinggal dua jawapan, 2 pilihan jawapan. Okey, apakah kepentingan batang untuk sebuah pokok? Apa dia? Sebuah pokok pula. Untuk pokok. Apa kepentingan batang untuk pokok? Buah tak boleh. Tersilap tadi. Maaf ya. Apakah kepentingan batang pada pokok? Siapa boleh jawab? Ya, untuk mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Pandai. Jadi kita tulis mengangkut makanan yang tak muat, terturun, yang dihasilkan oleh daun. Bijak. Dah ada jawapan dah. Dalam buku teks pun ada dinyatakan. Okey, dah kita tanda. Sekejap ya. Okey. Yang terakhir, akar. Apakah kepentingan akar pada pokok? Siapa boleh jawab? Ya, betul. Untuk menyokong pokok dan menyerap air serta nutrien. Okey, maknanya kalau ada akar ni, dia payahlah nak tumbang, payah nak terbalik walaupun ditiup angin. Okey, jawapan dia adalah menyokong pokok dan menyerap apa? Air serta nutrien. Jadi begitulah yang kamu perlu faham. Jadi kalau tak ada akar ni, tak dapatlah pokok tu nak hidup. Tak dapat membesar dengan baik. Okey, dah settle untuk semua pilihan jawapan tanda. Okey, siapa yang betul semua angkat tangan. Ya, tahniah daripada cikgu. Kenali bahagian tumbuhan. Namakan ciri bahagian pada tumbuhan yang berikut. Untuk mendapatkan jawapan ni, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 58. Kat situ ada jawapan kalau kamu faham lah. Okey, tak apa, cikgu terangkan sikit-sikit. Okey. Namakan ciri bahagian pada tumbuhan yang berikut. Dekat sini ada pokok bunga kemboja sebelah kiri dan pokok bunga siantan sebelah kanan. Jadi kamu boleh lihat sendiri. Cuba kamu lihat. Tengok ciri-ciri. Biasanya kita dah belajar 4 ciri-ciri bahagian tumbuhan. Sebenarnya kamu dah belajar dah. Kamu boleh baca muka surat 58. Okey, jom kita lihat yang pertama. Okey, ini gambar apa? Di pokok bunga kemboja ni gambar apa yang dibulat besar-besar ni?
Sama juga dengan pokok bunga siantan. Apa yang dibulatkan ni? Siapa boleh jawab? Beritahu cikgu siapa boleh jawab. Ya, itu bunga. Jadi apakah ciri bahagian tumbuhan ini untuk kedua-dua tumbuhan ini? Ya, ciri-cirinya adalah sama-sama mempunyai bunga, tapi kita jawab berbunga lah. Berbunga. Sama seperti dalam buku teks tu. Okey, ciri-ciri yang bahagian tumbuhan yang kedua. Apa yang ditunjukkan ni? Siapa boleh jawab? Ni. Siapa boleh jawab? Tengok betul-betul arah anak panah tu. Ya, betul. Ini adalah kalau kita ikutkan daun, tapi kita bukan belajar pasal daun sahaja, itu umum. Tapi apakah ciri-ciri daun tu? Maksud cikgu, adakah dia berurat jejala ataupun berurat selari? Siapa boleh jawab? Tengok daun pun dah kenal kan? Dia corak dia dalam macam bentuk V macam tu kan? Nampak macam clouded sikit lah, nampak macam kata coraknya penuh. Jadi ini mestilah daun daun apa? Siapa boleh jawab? Berurat jejala. Pandai berurat. Sorry, tak muat, cikgu ke atas sikit. Berurat rapat sangat, cikgu letak kat sini, jauh sikit. Berurat jejala. Okey, dah dapat dua dah, berbunga dengan daun berurat jejala. Okey, yang ketiga, ciri tumbuhan yang sama untuk kedua-dua pokok ini. Apa dia? Ya, batang berkayu. Batang berkayu. Okey. Ini yang last sekali, yang terakhir. Apa tu? Yang macam serabut tu, macam rambut tu. Ini apa? Ini akar, tapi kita tak tahu akar jenis apa. Adakah akar tunjang ataupun akar berserabut? Cikgu pastikan kamu dah belajar dah sebenarnya. Dah belajar dah sebelum ni dengan cikgu-cikgu kamu ataupun dengan bimbingan ibu bapa. Kamu dah belajar dah. Akar apa tu kamu rasa? Akar serabut ataupun akar tunjang? Ya, ini adalah akar tunjang. Sebab apa kamu kata akar tunjang? Sebab dia ada akar yang utama panjang ke bawah. Kalau akar serabut biasanya daripada ujung pangkal batang ni memang dah akar-akar halus yang banyak. Ini tak. Ini akar tunjang ni dia ada akar utama yang agak besar, terus ke bawah panjang, dan kemudian ada sedikit caban untuk akar-akar yang kecil. Itu. Okey, dah dapat dah. Okey, jom kita jawab soalan seterusnya. Lengkapkan ayat di bawah. Pokok bunga kemboja dan pokok bunga siantan mempunyai bahagian yang serupa, iaitu sebenarnya kamu senaraikan balik je jawapan yang kamu tulis ni di ruangan yang kosong dalam ayat ini. Sebut salah satu. Okey, iaitu tulis balik berbunga. Okey, yang kedua, daun berurat jejala. Daun berurat. Cikgu tak muat. Sinilah sikit cikgu buat. Buat tulisan kecil sikit. Untuk yang ni cikgu buat kecil sikit. Daun. Kecil sangat. Cikgu guna spon 10. Okey. Daun berurat jejala. Okey. Yang ini tak apalah, boleh tu makna. Okey, yang ketiga, batang berkayu. Okey, yang last, akar tunjang. Siap. Siapa betul semua? Bagi tahu cikgu. Siapa betul semua? Tepuk tangan. Okey.
Okey, kita baca sama-sama muka surat 40 ya. Pokok orkidku. Perhatikan pokok bunga orkid yang berikut. Lengkapkan cerita tentang ciri bahagian pokok bunga ini. Disuruh lengkapkan cerita pendek lah tentang pokok bunga orkid ni. Tapi tak apa, kita cerita sepintas lalu secara lisan. Okey, siapa boleh ceritakan cikgu tentang ciri bahagian pokok bunga orkid ni? Siapa boleh? Ya, bagus. Kita tengok sepintas lalu. Ini pokok bunga orkid. Yang cikgu bulatkan ni, yang cikgu pusing-pusingkan ini objek apa? Ya, betul, bunga. Jadi, ciri bahagian pokok ini adalah berbunga. Itu yang pertama, berbunga. Okey, kita cari lagi ciri bahagian pokok yang kedua. Ini batang. Batang ni berkayu ataupun tidak berkayu? Siapa boleh beritahu? Ya, tidak berkayu sebab tu dia lembut. Sebab tu kalau kamu tengok setengah pokok orkid di halaman rumah, dia ada letak kayu dekat pasu tu, kemudian diikat supaya pokok bunga orkid tu tak tumbang. Lembut. Batang pokok bunga orkid ni lembut. Sebab tu dia boleh dikatakan tidak berkayu. Kemudian yang ketiga, ciri bahagian pokok yang ketiga. Ya, daun. Ini daun apa? Jenis apa ni? Jejala ataupun selari? Ya, betul. Ini urat daun selari. Kalau kamu tengok pun dia lurus je, tegak aja. Kalau jejala ni lain. Dia crowded sikit. Corak dia macam orang kata serabut, orang kata penuh di sekitar daun tu. Ini kita tengok santai je, relax aja. Dia punya tu pun macam nampak tak nampak dia punya urat daun tu kan. Lurus kan. Dia kita panggil urat daun selari. Okey, yang keempat. Yang keempat ni akar. Akar apa ni? Tunjang ataupun akar serabut? Ya, ini akar serabut. Sebab daripada pangkal tu dia dah bercabang dah dia punya akar. Kalau tunjang ni dia jauh ke bawah. Lepas tu dia ada cabang kecil-kecil di sekitar akar utama tu. Namanya ini adalah akar serabut. Okey, jom baru kita jawab. Kita dah cerita, kita lebih faham kan. Kita santai-santai tadi cerita tentang pokok bunga orkid. Nanti baru kita jawab. Barulah kita rasa macam nak jawab tu lebih yakin. Ini pokok bunga. Dah terang-terang dah ada kat sini. Ini pokok bunga orkid lah. Jadi jawapan dia orkid. Bijak kamu. Dia letak atas sikit. Orkid. Okey. Seterusnya, pokok ini mempunyai bunga lah. Ini bunga bunga. Okey. Kemudian pokok ini mempunyai urat daun. Kita dah cerita tadi urat daun apa? Selari. Okey. Kemudian batang pokok ini batang tidak berkayu. Bijak. Okey, soalan terakhir. Akar pokok ini jenis akar serabut. Simple je jawapan kan. Tak ada masalah. Okey, siap. Latihan muka surat 40.